Hello, selamat pagi semua murid-murid. Apa khabar? Okey, untuk YouTube channel ini, cikgu akan mengajar kamu matematik tingkatan 3, bab 1 iaitu indeks. Okey, oleh kerana pelajar tidak ada buku teks sekarang ya, pelajar boleh sentiasa download ya buku teks daripada digital ya, buku teks digital yang telah cikgu forward semalam ya. So kamu boleh merujuk buku teks digital ya. So bab 1 kita adalah berkenaan dengan indeks. Okey, cikgu percaya murid-murid tidak pernah belajar ya indeks sebelum ini. So untuk YouTube kali ini, untuk pengajaran dan pembelajaran kita pada hari pertama ini, cikgu akan masuk ke subtopik 1.1 iaitu tata tanda indeks. Okey, so ini merupakan tajuk ataupun subtajuk kita yang pertama, tata tanda indeks. Okey, untuk bahagian A, kita akan lihat bagaimana kita nak mengungkap pendarapan berulang sebagai A. Okey, kalau ada satu benda di atas, kita baca sebagai A kuasa N dan sebaliknya. Okey, A kuasa N dan sebaliknya. Okey. Okey, nombor 1. Nombor dalam tata tanda indeks atau bentuk indeks boleh ditulis sebagai, okey, bila kita lihat ya, nombor-nombor dalam tata tanda indeks ataupun bentuk indeks, kita akan tulis A kuasa N. Yang kuasa ini adalah merupakan indeks dan nombor di bawah ini merupakan asas. Okey, misalnya cikgu akan tunjuk di sini ya. Katakan 2, okey, 2 kuasa 4. Okey, 2 kuasa 4 seperti yang tunjukkan ni ya. Okey, 2 kuasa 4. Jadi ini merupakan, kuasa ini merupakan indeks kita, dan di bawah ini, nombor ini kita panggil sebagai asas. Okey, so macam itulah kita baca tata tanda indeks ini. Okey. Okey, nombor 2. Nilai suatu nombor yang ditulis dalam bentuk indeks boleh ditentukan dengan cara pendarapan berulang. Bagaimana kita nak menentukan nilai suatu nombor yang ditulis dalam bentuk indeks? Ialah dengan menggunakan cara pendarapan berulang. So, apakah yang dimaksudkan dengan pendarapan berulang? Kita boleh lihat contoh 1 di sini. Okey. Okey, kita lihat contoh 1. Okey, contoh 1. Cari nilai bagi setiap nombor dalam tata tanda indeks yang berikut. Okey, yang pertama, 7 kuasa 3. Okey, kita nak cari apakah nilai bagi 7 kuasa 3. Okey, so untuk yang A, so kita nak menggunakan kaedah pendarapan berulang yang tadi cikgu katakan dengan cara pendarapan berulang. Okey, so 7 kuasa 3 ni, kuasa maksudnya 7 ini bukan didarat dengan 3 ya. 7 ini akan darat dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Nampak tak? 7 darab 7 darab 7. Itu masuk 7 kuasa 3 ataupun 7 indeks 3. Okey, so apakah nilai dia? Kamu boleh ambil kalkulator dan tekan 7 darab 7 darab 7 dapat berapa? Okey, 7 darab 7 darab 7 kita akan dapat 343. So nilai dia ialah 343. Okey, boleh faham? So kita sudah dapat jawapan untuk A. Okey, untuk B pula, nilai negatif. So negatif 3 ini indeks 4 ataupun kuasa 4. So kuasa 4 maksudnya negatif 3 ini didaratkan sebanyak 4 kali. So negatif 3
darab negatif 3, darab negatif 3, darab negatif 3 sebanyak 4 kali. Okey, lepas tu kamu boleh tekan kalkulator. Okey, macam mana nak tekan kalkulator? Buka kurungan. Okey, letak tanda negatif 3, tutup kurungan, darab dengan, lagi sekali buka kurungan, tanda negatif 3, tutup kurungan, darab dengan, buka kurungan negatif 3, tutup kurungan, darab dengan, buka kurungan negatif 3, tutup kurungan. Dapat jawapan dia sebagai positif 81. Okey, boleh faham? Mudah kan? Okey, mudah. Okey, contoh 2. Okey, tulis setiap pendarapan berulang berikut dalam bentuk tata tanda indeks. Okey, so dia suruh tulis setiap pendarapan berulang berikut dalam bentuk tata tanda indeks. Okey, 6 darab 6 darab 6. Kalau kita nak tulis dalam bentuk indeks, macam mana kita tulis dalam bentuk indeks? 6 darab 6 darab 6. Berapa kali didarabkan? 3 kali kan? So 6 indeks 3 atau 6 kuasa 3. Okey, untuk yang B pula, C darab C darab C darab C darab C darab C. Berapa kali didarabkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapan dia adalah C kuasa 6 ataupun C indeks 6. Okey, C. Negatif 5 darab negatif 5 darab negatif 5 darab negatif 5. Dah berapa kali tu? 4 kali. So kita tulis negatif 5 kuasa 4. Ini letak dalam kurungan kerana ini adalah tanda negatif. Boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu akan masuk ke bahagian B. Okey, kita masuk ke bahagian B ya. Okey, bahagian B ialah kita akan lihat bagaimana kita nak mengungkap nombor dalam tata tanda indeks. Okey, nombor 1. Suatu nombor boleh ditulis dalam tata tanda indeks dengan cara pembahagian berulang dengan nombor asas sehingga hasil bahagi menjadi 1. Okey, kamu boleh faham tak? Cikgu ulang ya. Suatu nombor boleh ditulis dalam tata tanda indeks dengan cara apa? Dengan cara pembahagian berulang dengan nombor asas. Nombor asas tu nombor yang besar di bawah tu sehingga hasil bahaginya menjadi 1. Okey, mungkin melalui penerangan ini kamu kurang jelas. Kita lihat terus macam mana nak buat contoh 3 ini. Okey, apa yang dimaksudkan. Okey, contoh 3. Tuliskan, okey, tuliskan 64 dalam bentuk indeks. Okey, tulis 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Ada 3 asas yang kamu kena gunakan untuk menulis dalam bentuk tata tanda indeks. Okey, kita nak apa? Tuliskan 64 ini dengan menggunakan asas 2 dulu. So, cikgu tunjukkan yang asas 2 dulu. Asas 2. Okey, so dia kata dengan cara apa tadi? Dengan cara pembahagian berulang. So, kita nak ambil 64 ini. Kita akan buat pembahagian begini. Okey, cara terbalik ya. Kamu biasa buat ini sewaktu kamu buat pembahagian berulang untuk mencari JSTK, FSTB masa di tingkatan 1 kan. So ini bukan satu perkara baru untuk kamu ya. So kita bahagi dengan 2. Okey. So 6 bagi 2 kita dapat 3, 4 bagi 2 dapat 2. Okey, bahagi lagi dengan 2 pasal kita nak asas 2. Semuanya kena bahagi dengan 2. 32 bagi 2 kita dapat 16. Okey, 16 bahagi 2 kita 8. 8 bahagi 2 kita dapat 4. 4 bagi 2 kita dapat 2 dan 2 bahagi 2 kita dapat 1. Kan dia kata kamu kena buat pembahagian sehingga hasil bahagi menjadi 1. Okey, dah dapat 1 kan? So kita kira berapa kali kita dah buat pembahagian ini. So sama dengan 2 kuasa 1, 2, 3, 4, 5,
6. So 2 kuasa 6. Jadi 64 ini sama dengan 2 kuasa 6. Boleh faham? Okey, seterusnya kita nak buat dengan apa? Asas 4 pula kan? Okey, sekarang asas 4. Okey, so sekarang 64 ini kita bahagi dengan 4. Okey, dengan 4 sehingga kita dapat 1. Okey, 64 bahagi 4, so 1 dapat 2, 24, 16. So bahagi lagi dengan 4, dapat 4, bahagi 4, dapat 1. Okey, nampak tak? So sekarang 64 kita sama dengan 4 kuasa berapa? 3, 1, 2, 3. Boleh faham? Okey, bagus. Seterusnya adalah asas 8. 6 excuse me. Asas 8. Okey. So 64 ini bahagi dengan 8. 64 bagi 8 dapat 8. 8 bahagi 8 dah dapat 1. Jadi 64 ini ialah 8 kuasa 1, 2. 8 kuasa 2. So boleh faham tak macam mana kita boleh tuliskan satu nombor dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang diberi? Okey, dengan cara apa kita gunakan? Cara pembahagian berulang sehingga hasil bahaginya menjadi 1. Okey, boleh faham tak? Okey, bagus. Cikgu percaya kamu boleh faham. Okey, Seterusnya cikgu masuk kepada contoh yang keempat. Okey. Ini adalah contoh 4. Okey, diberi 5 indeks X ataupun 5 kuasa X sama dengan 625. Cari nilai X. Okey, macam mana kita nak cari nilai X? Okey, sekarang kita dah tahu ini adalah nombor asas. Betul? Ini adalah nombor asas dia. So, jadi kita tahu nombor asas dia ialah 5. Jadi, 625 ini kita bahagi dengan 5. So 625 bahagi dengan 5. Kita ikut aja apa nombor asas indeks yang ada. Okey, lepas tu kita bahagi dengan cara pembahagian berulang sehingga mendapat 1. Okey, 625 okey bahagi 5 ini 1. 5 12 2. Okey, 5 125. Okey, bahagi lagi dengan 5. 2, 10, 20, 25. Okey, bahagi lagi dengan 5, 5. Bahagi lagi dengan 5 dapat 1. Jadi kita tahu 625 ini sebenarnya 5 kuasa berapa? 1, 2, 3, 4. 5 kuasa 4. Okey, jadi di sini dia kata 5 kuasa X sama dengan 625. Betul? Okey, sekarang 625 ni kita dah tukar kepada 5 kuasa 4. So 5 kuasa X sama dengan 5 kuasa 4. Jadi X-nya berapa? X-nya ialah 4. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat contoh 5. Okey, cari nilai Y bagi setiap yang berikut. Okey, sama seperti contoh 4 di atas. Okey, kita cari satu persatu ya. Okey, penyelesaian. Okey, untuk yang A. 128 sama dengan 2 kuasa Y. Okey, sekarang kita nak tahu 128 ni 2 kuasa berapa. Okey, so kita tahu ini adalah nombor asas dia. So kita ambil 128 ni kita bahagi 2 secara pembahagian berulang sehingga kita mendapat 1. Okey, so 12 bagi 2 dapat 6, 8 bagi 2 dapat 4. Bahagi lagi dengan 2, 32. Bahagi lagi dengan 2 dapat 16, bahagi lagi dengan 2 dapat 8. Bahagi 2 dapat 4, bahagi 2 dapat 2, bahagi 2 dapat 1. So, jadi 128 kita ini sebenarnya ialah 2 kuasa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 kuasa 7. Jadi, apakah nilai Y kita?
Nilai Y kita ini adalah 7 yang di atas ni. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada B pula. B ialah 729 sama dengan 3 kuasa Y. So, kita tahu nombor asas dia ialah 3. So, kita ambil 729 bahagi dengan 3. Okey? Okey, kita bahagi dengan 3. Okey. Bahagi dengan 3, cuba kamu bahagi juga. 7 bahagi 3, okey, darab 2, 6, 12, 4, so 3. Okey, bahagi dengan 3, 8, 1. Bahagi dengan 3, 2, 6, 21, 27. Bahagi dengan 3, 9. Bahagi dengan 3, 3. Bahagi dengan 3, 1. Dah bahagi sehingga 1. Jadi kita tahu 729 ni sama dengan 3 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kuasa 6. Jadi Y kita adalah 6. Okey, boleh faham? Bagus. Kita lihat pula C. Okey, 64 sama dengan 4 kuasa Y. Betul? Okey, so nombor asas kita 4. So 64 ini kena bahagi dengan 4 lah. So 64 bahagi 4. 1, 2, 24, 6. Okey, bahagi 4, 4 bahagi 4, 1. Jadi kita tahu 64 sama dengan 4 kuasa 3, 1, 2, 3. Jadi Y kita adalah 3. Boleh faham? Bagus. Dan last sekali, D ialah 125 sama dengan 5 kuasa Y. Okey, kita tahu nombor asas dia ialah 5. Jadi kita ambil 125 bahagi dengan 5. Iaitu 5 darab 2, 10, 5. Bahagi 5 dapat 5. Bahagi lagi 5 dapat 1. Jadi kita tahu 125 ini sama dengan 5 kuasa 3. Jadi Y kita adalah 3. Okey, boleh faham? Bagus. Minta maaf ya, cikgu sakit tekak ya. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh yang ke-6. Okey, nampak dah contoh 6 ni? Nampak kan? Okey, contoh 6. Okey, contoh 6, tuliskan 32 per 3125 ini dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas dia 2 per 5. Dia dah bagi asas dia ialah 2 per 5. Jadi, di atas ni asas dia 2, di bawah ini asas dia adalah 5. Okey, so jadi kita ambil 32 ini. Pasal kita nak menggunakan asas 2 per 5 kan. So nampak ada asas untuk yang atas ni, untuk pengangka ialah 2, untuk penyebut adalah 5. So kita ambil yang di atas 32 ni bahagi dengan asas dia 2. Dapat 16, bahagi 2 dapat 8, bahagi 2 dapat 4, bahagi 2 dapat 2, bahagi 2 dapat 1. Jadi kita tahu 32 ini sama dengan 2 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. 2 kuasa 5. Okey, lepas tu yang di bawah ni pula kita gunakan asas 5 pula, iaitu 3125 bahagi dengan 5. Okey, so darab 6, 30, 12, 2, 20, 625 bahagi 5, 1, 5, 2, 10, 2, 125. Bahagi 5, 2, 10, 25. Bahagi 5 dapat 5. Bahagi 5 dapat 1. So, 3125 ini sebenarnya 5 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuasa 5. So, nampak tak? So, untuk 32 ialah 2 kuasa 5. Untuk 3125 pun 5 kuasa 5. Dua-dua pun kuasa indeks yang sama. Nampak tak? Indeks yang sama. Jadi, kita nak tulis 32 per 3125 ni sebagai 2 per 5 kan. So, kuasa berapa?
Ini kuasa 5, ini pun kuasa 5. Tapi kita tak tulis macam ni lah. Kita gabungkan, kita tulis 2/5. Semua ini kuasa 5 begini. So maksudnya 2 pun kuasa 5, 5 pun kuasa 5. So boleh faham macam mana nak tulis? Okey, bagus. Itu adalah untuk bentuk pecahan. Okey, seterusnya kita lihat contoh 7. Okey, tulis setiap nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, untuk yang A kita kena gunakan asas 4 ya. So maksudnya kita buat pembahagian berulang 256 bahagi dengan 4. Ini asas ya. Yang dinyatakan dalam kurungan ini adalah asas ya, ikut soalan. Okey. So 4, okey, 4 darab 6, 24, 1, 16. Okey, bahagi dengan 4, 1, 24, 6. Bahagi 4, 4. Bahagi 4, 1. So kita tahu 256 sama dengan 4 kuasa 1, 2, 3, 4. 4 kuasa 4. Okey, kita nak tulis dalam bentuk indeks. Okey. Okey, untuk yang B, okey, ini untuk yang A. Okey, untuk yang B pula 512 kita kena tulis dalam asas 2. So, melakukan pembahagian berulang, kita bahagi dengan 2. So 2, 2, 2, 4, 1, 1, 5, 10, 6. Okey. 2, 1, 2, 4, 1, 2, 8. Bagi 2, 64. Bagi 2, 32. Bahagi 2, 16. Bahagi 2, 8. Bahagi 2, 4. Bahagi 2, 2. Bahagi 2, 1. Panjang ya. Okey, jadi kita tahu 512 ini sama dengan 2 kuasa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 kuasa 9. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh yang ke-8. Okey, contoh 8. Nampak tak? Okey. Contoh 8. Hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Sekarang kita nak tahu apakah nilai dia. Okey, kita nak hitung nilai dia. So, kita ada dua kaedah yang kita boleh gunakan. Satu adalah dengan menggunakan kaedah pendarapan berulang. Satu lagi kaedah dengan terus menekan kalkulator. Okey, untuk contoh 8 ni cikgu menggunakan kaedah pendarapan berulang ya. So A 4 kuasa 4 sama dengan 4 darab 4 darab 4 darab 4. So masuk 4 kuasa 4 ataupun 4 indeks 4 ialah 4 ini didarabkan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Okey, sama dengan. Okey, ini kamu boleh tekan kalkulator dan cari jawapan. 4 darab 4 darab 4 darab 4 dapat berapa? Ya, bagus. 256. Excuse me. Okey? Okey, seterusnya untuk B. Okey, 1, 2/5 kuasa 3. So, sebelum kita nak buat pendarapan berulang, lebih mudah kita tukar kepada pecahan tak bercampur dululah. 5 darab 1, 5 tambah 2, 7. So, 7/5 kuasa 3 lah. So, maksudnya 7/5 darab 7/5 darab 7/5. Okey, so kamu akan dapat apa? 7 darab 7 darab 7. Darab yang di atas, lepas tu bahagi dengan darab yang di bawah. Okey, 7 darab 7 darab 7 dapat berapa? Ya, dapat 343. Per dengan 5 darab 5 darab 5 dapat berapa? Ya, bagus. Dapat 125. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Yang last kali C. Okey. 0.2 kuasa 3. So, maksudnya 0.2 darab 0.2 darab 0.2. So, kita akan dapat apa? 2 darab 2, 4 darab 2, 8.
Okey, 1 tempat perpuluhan, 2 tempat, 3 tempat perpuluhan, 1, 2, 3 tempat perpuluhan. So jawapan dia 0.008. Apa kamu boleh tekan kalkulator? Okey, kamu dapat 0. Okey, sorry ya. 0.2 darab 0.2 darab 0.2. So kamu dapat 0.008. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada contoh yang ke-9. Okey, kali ini hitung nilai bagi nombor dan bentuk indeks yang diberikan gunakan kalkulator saintifik. Okey, cikgu nak tunjukkan pada kamu macam mana nak gunakan kalkulator untuk mencari indeks. Negatif 8 kuasa 4 sama dengan. Okey, ambil sahaja kalkulator. Okey, kamu oleh kerana nombor negatif ya, buka kurungan, letak negatif 8, tutup kurungan, lepas tu tekan bentuk yang macam segitiga ni, macam ni kan, macam topi. Kuasa, lepas tu tekan 4 equals to, okey, kamu dapat jawapan dia 4096 sebagai jawapan. Mudah kan? Okey, bagi yang B pula pecahan 2/5 kuasa 3. So kamu boleh buat satu persatu lah. 2 kuasa 3 berapa dulu? Okey, 2 kuasa 3 ialah 8 per, lepas tu baru yang bawah 5 pun kena kuasa 3, dapat 125. Ingat ya, ni kuasa 3 ni bukan sahaja untuk 2 ya, untuk 5 juga. So ramai pelajar dia akan buat kesilapan di sini. Dia hanya akan cari 2 kuasa 3, 5 dia lupa. So dia akan letak 2 kuasa 3 8/5. Salah ya. Okey, dan last kali C. Okey, negatif 0.3 kuasa 5 pun nombor negatif. So buka kurungan, negatif 0.3 tutup kurungan kuasa 5 sama dengan berapa? Okey, kamu akan dapat macam negatif 2.43, lepas tu atas kuasa 0.3 kan, masuk dia ialah negatif, ada 3 kosong, 0.00123 kan, 2, 4, 3 sebagai jawapan dia. Boleh faham? Okey, bagus kerana dalam kalkulator kamu dapat macam ni, negatif 2.43, lepas tu dia letak negatif 0.3. Ini maksudnya, okey, ini maksudnya 0.3 bukan ada perpuluhan di sini ya. Negatif 0.3 maksudnya ada 3 kosong, 1.11. So 1, 2, 3 kosong, negatif, lepas tu 2, 4, 3 tulis di belakang. Okey, perpuluhannya tulis di depan. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, so itu sahaja untuk kali ini, untuk YouTube channel kali ini. Cikgu percaya kamu telah faham apakah itu, okey, yang tadi itu mana? Okey, apakah itu indeks, okey, dan tajuk satu persatu tanda-tanda indeks. Bagaimana kita nak menulis suatu nombor dengan menggunakan tanda-tanda indeks. Okey, semua yang cikgu tunjuk di sini akan cikgu screenshot dan cikgu akan letak sebagai dokumen ya. Cikgu akan postkan nanti, dan semua yang ada di sini ya, di paper yang cikgu tunjukkan ini, iaitu semua nota-nota ini, contoh 1, contoh 2, lepas tu bahagian B, contoh 3, lepas tu contoh 4, contoh 5, contoh 6, contoh 7, dan yang last kali kan tadi kita dah lihat sehingga contoh 8 dan contoh 9. Semua ini kamu kena salin dalam buku peta, okey, buku kotak ya, buku peta, buku kotak matematik yang selalu kamu guna, buku latihan.
Okey, sebenarnya untuk matematik ini cikgu perlukan 3 buah buku. Okey, so yang pertama ini adalah untuk buku nota matematik. So di bahagian perkara kamu tulis nota matematik dan salin semua yang cikgu telah tunjukkan dalam YouTube channel ini. Ini cikgu akan screenshot ni dan cikgu akan masuk dalam bentuk dokumen dan masukkan dalam grup kelas kamu. So kamu mula-mula jangan buang masa salin nota, kamu ikuti pembelajaran satu persatu daripada YouTube channel ini. Okey, lepas dah habis barulah kamu buka dokumen tu dan salin semua contoh dan nota yang ada di sini yang baru cikgu terangkan pada kamu ini dalam buku nota kamu. Okey, boleh faham? Lepas tu latihan untuk subtopik 1.1 tata tanda indeks ni cikgu akan beri dari buku teks. Okey, itu pun cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp matematik nanti. Apa latihan yang perlu kamu buat, dan cikgu nak ingatkan kamu jangan campur aduk buku latihan kamu. Okey, maksudnya yang segala contoh yang cikgu bagi ni buat dalam buku nota matematik. Lepas tu latihan yang cikgu akan bagi daripada buku teks tu kamu buat dalam buku yang kedua. Kamu namakan perkara dia sebagai latihan matematik 1. Buat semua di situ. Okey, so untuk hari ini semua latihan yang cikgu akan bagi dari buku teks kamu buat dalam buku latihan matematik 1. Bukan campur aduk dengan buku nota matematik. Nota matematik hanya untuk contoh-contoh sahaja. Okey, cikgu berharap kamu telah faham dan sekian, terima kasih.